uh, pengajian hadis menggunakan kitab Tahdzibun Nufus fi Tartibid Durus ataupun diterjemahkan sebagai ringkasan Riyadhus Salihin. Dan tajuk yang kita nak bincang pada tengah hari ini adalah sambungan daripada tajuk pada 4 Ogos yang lepas. Sebab apa, ada banyak ada 2 minggu yang kita fokuskan kepada tajuk kepada tajuk yang spesifik lah. Hari itu kita bincang berkenaan dengan ada berkenaan dengan Ashura dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan tamatkan tajuk mengenai terpujinya sifat jujur dan tercelanya dusta serta penyaksian palsu. Ada 3 hadis yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini. Dan pada tengah hari ini kita terus kepada saya terus kepada hadis yang kelima. Ya. Hadis yang keempat telah kita bincangkan dalam siri yang lalu. Jadi pada hari ini kita terus kepada hadis yang kelima. Hadis yang kelima kalau merujuk kepada kitab yang kita gunakan pada halaman 422. Ya, 422. Baik, sekarang kita ada 20 kita ada 20 orang yang join. Alhamdulillah boleh share lagi dalam WhatsApp group dan sebagainya untuk kita meramaikan, mengimarahkan majlis ilmu, salah satu daripada majlis yang insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pun saya rasa makin dah selesai ya. Dalam tempoh bertenang sekarang ni, insya-Allah marilah sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Baik, kita terus kepada hadis yang kelima. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billahi wa uququl walidain. Ya. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Ini hadis yang kelima ataupun hadis yang pertama kita nak bahaskan, bincangkan pada tengah hari ini, insya-Allah. Baik, kita lihat kepada terjemahan. Maksudnya, hadis ini telah diriwayatkan daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kata Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mahukah saya beritahu kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Sebab di sinilah kita lihat bahawa para ulama membahagikan dosa kepada dua. Satu dosa yang besar yang dia sebut sebagai al-kabirah kalau dia singular, dan kalau dia plural al-kabair. Al-kabirah ataupun al-kabair, dia merujuk kepada dosa-dosa besar. Menurut Imam Az-Zahabi,
Ya, apa dosa al-kabair ni ataupun dosa-dosa besar ini telah dikaji oleh para ulama dan mereka menyatakan ada 70 dosa besar. Baik, ya. Kami yakni para sahabat menjawab, ya, mahu wahai Rasulullah. Sahabat bagi respon, ya, bala, kami nak tahu apakah dosa-dosa besar itu. Maka baginda bersabda, iaitu syirik kepada Allah dan derhaka kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis ini kita lihat bahawa, ya, Nabi menjelaskan kepada para sahabat dan kepada kita semua bahawa dosa besar yang paling tinggi adalah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud syirik ini iaitu menyengutukan Allah Taala. Ya, menjadikan Allah ini sekutu. Ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ini saya nak, ya, kita nak bincangkan sedikit secara ringkas, ya, syirik dalam konsep perubatan. Ya, syirik dalam konsep perubatan. InsyaAllah ini sebagai cetusan idea. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu dengan lebih lanjut, insyaAllah, ya, pada awal Oktober nanti, ASIS akan buat satu seminar ataupun webinar mengenai perkara-perkara perubatan Islam ini. Ini saya bagi gazet sikit, ya, untuk kita bincangkan. Baik. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, salah satu daripada perbuatan syirik yang tidak disedari oleh umat Islam adalah syirik di dalam aspek perubatan. Ya, terutamanya yang dapat kita lihat adalah, saya fokus satu sahajalah, iaitu yang melibatkan jampi. Sebenarnya kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jampi ini tidak menjadi masalah. Cuma, ya, Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan syarat apabila seseorang itu menjampi, ya, mesti ada 3 syarat. Yang pertama adalah dia menggunakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Semasa dijampi itu menggunakan nama Allah. Bolehlah, ya. Macam-macam nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syafi, Ya Kafi, boleh. Ya Aziz, Ya Jabbar, boleh. Ya, nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah, ya, perlu menggunakan bahasa Arab ataupun apa-apa bahasa yang difahami. Maka dalam nak menjampi itu, penggunaan bahasanya mestilah bahasa yang difahami. Kalau nak guna bahasa Melayu pun boleh. Mungkin kalau kita orang Banjar, kan, nak guna bahasa Bugis ataupun bahasa Banjar, bahasa Jawa, silakan. Asalkan bahasa yang diguna pakai itu bahasa yang kita boleh faham. Dan yang ketiga, ya, semasa menjampi tersebut mestilah kita meyakini bahawa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jampi itu.
Ini konsep yang perlu kita lihat. Ya. Yang menjadi perbuatan syirik hari ini adalah, ya, antaranya adalah, ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak difahami. Saya bagi satu contoh, ya. Ini amalan, ya, amalan para bomoh kalau nak menjampi orang yang sakit gila. Tuan-tuan jangan amalkan, ya. Ini hanya sebagai contoh saja tau. Nanti tulis pula jampi ni, lepas tu baca. Sudah. Ya. Okey. Kalau kita pergi jumpa dengan bomoh, orang yang menghadapi sakit gila ni, biasanya, ya, antara jampi yang mereka gunakan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah hadini. Ahtad tutup, ahtad sengkang, dikencing Allah, aku ikat dengan doa kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali baca cukuplah. Ya. Ini antara jampi. Ya. Jadi di sini kita lihat bahawa antara perkara yang syirik yang bercanggah adalah dicampurkan. Dicampurkan ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan kalimah-kalimah yang kita tak boleh faham. Ini yang perlu dilihat dalam masyarakat. Hari ini mungkin, ya, umat Islam hari ini dah tak sembah berhala. Tapi berlaku dalam aspek yang lain. Ataupun contoh yang lain. Ya, contoh yang lain yang membawa kepada syirik adalah apabila seseorang itu dia berubat dengan seseorang, ya, masyarakat Melayu kita ni ada istilah pemutus ubat. Bila dia berubat, kemudian dia sembuh, maka dia akan jumpa balik orang yang berubat itu, dia akan bawa buah tangan, ada yang bawa pulut kuning, kan? Ada yang bawa pengeras sebab dia kata nak memutus ubat. Dan kepercayaan masyarakat Melayu adalah apabila dah sembuh dan tidak dibuat pemutus ubat ni, maka penyakit yang lebih berat akan menimpanya. Ini adalah contoh, ya, perbuatan yang masuk dalam kategori syirik, ya, yang perlu dihindari oleh umat Islam. Ada banyaklah, ya. Maka kalau kita perhatikan di sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, maka Nabi SAW menyatakan bahawa, ya, perkara yang dilarang untuk umat Islam lakukan adalah perbuatan syirik. Satu. Dan yang kedua, Nabi sebut menderhaka kepada ibu bapa. Ya, maka Nabi bagi dua contoh, ya, menderhaka kepada ibu bapa. Baik, kita sambung. Ya, dalam hadis ini, maka Abi Bakrah menceritakan saat itu baginda SAW sedang bersandar di atas sikunya lalu terus duduk. Ini sahabat menggambarkan keadaan Nabi. Semasa Nabi sebut tentang syirik ni, Nabi bersandar. Kemudian lepas tu Nabi duduk tegak. Lantas baginda SAW bersabda, ketahuilah, dan termasuk juga ke dalam sebesar-besar dosa ialah kata-kata palsu serta penyaksian palsu. Dan baginda sentiasa mengulang-ulangnya sehingga kami berkata dalam hati, mudah-mudahan baginda diam.
hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, poin dia, syahid, ya, fokus kita adalah pada bahagian hujung hadis ini, iaitu Nabi SAW menyatakan ketahuilah, ya, ala, ya, wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Inilah poin kita. Ya, yang berkait dengan tajuk ini, Nabi kata ketahuilah bahawa kata-kata palsu, ucapan yang palsu serta penyaksian palsu ini termasuk juga dalam perbuatan dosa besar. Ya, dan Nabi fokuskan kepada perkara ini sehingga Abi Bakrah menyatakan, ya, Nabi sentiasa ulang-ulang. Nabi sentiasa ulang-ulang ucapan ini. Bercakap palsu, bercakap dusta, penyaksian palsu. Nabi ulang-ulang perkara ini, menunjukkan bahawa perbuatan ini adalah perbuatan yang perlu dihindari oleh manusia. Ya, baik. Di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syekh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Dr. Mustafa Al-Khin menyatakan bahawa pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa syahadatuz zur ini, ya, ala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur yang diulang-ulang ini, ya, menerangkan bahawa betapa besarnya, betapa bahayanya, ya, amalan ini kepada masyarakat, dan betapa besarnya, betapa dahsyatnya azab yang akan diterima oleh pelaku perbuatan ini. Ini penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini kita, ya, di dalam perkhidmatan awam ada banyak kajian yang dibuat supaya kita ni ada sifat integriti. Ya, di antara kajian yang dibuat pada tahun 2016 oleh penyelidik daripada UKM, yang mana mereka mendapati ada 5 faktor yang menyumbang kepada perbuatan yang tidak berintegriti. Salah satunya adalah inilah, ucapan palsu dan penyaksian palsu. Ya, di antara 5 faktor tu, yang pertama sekali adalah kelemahan individu, faktor sistem dan prosedur, faktor struktur dan institusi, faktor yang berkaitan dengan budaya, dan faktor yang berkaitan dengan kepimpinan. Sehingga ada cadangan oleh TI, Malaysia, ya, Transparency International Malaysia, yang mencadangkan supaya di negara kita ni, ya, menyediakan ujian poligraf, yang mana ujian poligraf ni telah diamalkan di lebih daripada 80 buah negara seluruh dunia, dan jiran kita di Thailand, kemudian jiran kita di selatan Singapura juga telah mengamalkan ujian poligraf, yang mana tujuannya apa? Nak mengesan, ya, perkataan yang bohong ataupun ucapan yang palsu.
Tapi kita tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara ini kepada kita 1400 tahun dahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ucapan yang palsu, penyaksian yang palsu, berbohong, penyaksian yang bohong, dia berkaitan dengan iman. Dia termasuk dalam kategori perbuatan dosa-dosa besar. Ya? Bila kita sebut tentang dosa pahala ni tuan-tuan, dia macam duit tuan-tuan. Macam duit. Kita dekat Malaysia ni, kalau kita nak hidup, kita kena ada RM. Ringgit Malaysia. Kalau kita pergi Singapura nak hidup, kita kena ada, kita kena ada dolar Singapura. Kalau kita pergi ke US, kita kena ada duit US, kita kena ada dolar US. Kalau kita pergi ke UK, kena ada pound sterling. Ya, kalau kita pergi ke negara Arab, pergi ke Saudi, kita kena ada rial. Itu duit yang akan kita belanjakan. Jadi kalau kita masuk di alam kubur, kemudian kita berada di padang mahsyar, apa duit yang kita nak bawa? Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak bawa RM, kita tak bawa dolar, kita tak bawa pound sterling, kita tak bawa euro. Tapi bila berada di alam kubur, bila berada di padang mahsyar nanti, yang kita bawa adalah dosa dan pahala. Yang inilah tuan-tuan dan puan-puan yang kita tak nampak. Ya, kita tak nampak. Semakin banyak kita kejar, semakin banyak kita kumpul pahala untuk bawa dalam kubur, bawa di padang mahsyar, hidup kita akan semakin senang. Kalau kita bawa banyak dosa dalam kubur, bawa banyak dosa di padang mahsyar, hidup kita akan menjadi susah. Ini diibaratkan oleh Nabi SAW melalui perbuatan syirik ini. Sebab perbuatan syirik adalah perbuatan yang menyebabkan kita mengumpul dosa. Sebab tu selalu saya sebut tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kalau kita seorang yang bijak, maka kebijaksanaan kita adalah di dunia ini kita mengumpul sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa, kita gunakan di alam kubur dan kita gunakan di padang mahsyar. Inilah manusia yang bijak. Tetapi malangnya, kalau kita mengumpul banyak perbuatan yang dilarang, melakukan banyak perbuatan yang dilarang, menatijahkan hasilnya kita kumpul banyak dosa, maksudnya kita bukan orang yang bijak. Sekalipun nampak zahirnya kita bijak. Kenapa? Kerana hidup di dunia tidak akan kekal. Hidup di akhiratlah kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu telah diberitahu oleh Nabi SAW, telah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mencapai kebahagiaan perlukan kepada bekalan. Bekalannya adalah pahala. Yang kita namakan hari ini sebagai amalan. Mungkin kalau kita kata amalan tu nampak macam lebih kepada agama. Okay. Yang kita namakan hari ini sebagai aktiviti. Itu bahasa yang mungkin mudah untuk kita faham. Jadi saya mengajak diri kita, saya mengajak kita semua, kan, cubalah melakukan sebanyak mungkin
aktiviti yang menyumbangkan pahala untuk digunakan di alam kubur, untuk digunakan di hari akhirat pada yaumul mahsyar. Inilah disebut sebagai orang yang bijak. Mungkin ada orang yang tak percaya kata ada kehidupan dalam kubur. Saya tertarik dengan penjelasan yang diberikan oleh para ulama kita. Kita berada dalam perut ibu kita. Ada tak kehidupan dalam perut? Ada kehidupan dalam perut. Kemudian bila kita lahir ke alam dunia, ada tak kehidupan alam dunia? Ada. Adakah sama kehidupan dalam kandungan dengan kehidupan di dunia? Berbeza. Tapi dalam perut kita hidup. Macam mana kita hidup? Itu kajian perlu dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu nanti kita akan hidup pula satu lagi alam yang namanya alam barzakh, dalam kubur. Macam mana kita hidup? Kita kena yakin. Macam mana nak hidup dekat sana? Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita akan berjumpa. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, bila kita fahami hadis ni dengan hadis, dengan ayat Al-Quran, insya-Allah bila kita faham, dia akan membawa kehidupan yang baik dalam masyarakat. Kalau kita sebagai pekerja, kita akan jadi pekerja yang bagus. Kalau kita sebagai seorang majikan, majikan yang bagus. Ini penting. Hadis ini menceritakan kepada kita. Baik, selesai hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua pada tengah hari ini. An Abdullah ibni Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Baik. Hadis ini telah pun diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang sesiapa memilikinya bererti dia adalah munafik yang sebenar. Ya? Maksudnya 4 perkara ni, kalau seseorang itu dia ada keempat-empat ciri itu, maka Nabi kata dia ni orang munafik yang sebenar. Sesiapa yang memiliki salah satu daripadanya, kalau dia ada salah satu daripada 4 ciri itu, bererti dia berada dalam salah satu sifat nifaq sehingga dia meninggalkannya, iaitu apabila dia diberi amanah, dia khianat. Ini hadis ni selalu kita baca. Ya, orang yang diberi amanah tidak menjalankan amanah tersebut. Apabila dia berbicara, dia berdusta. 2. Apabila berjanji, dia ingkar, tidak memenuhi janji. Dan apabila dia berselisih, dia meninggalkan kebenaran.
Mungkin bila berlaku ketidakfahaman, bila berlaku pergaduhan, ya, maka dia tidak merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah. Ini tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara. Saya tak nak hurai panjang hadis ni sebab selalu kita dengar tentang perkara ini, dah kerap kita dengar perkara ini. Perselisihan hari ini tuan-tuan dan puan-puan banyak berlaku di negara Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, kita tengok, kita renung, ya, di seluruh dunia hari ini, di mana tempat yang banyaknya umat Islam, maka di situlah umat Islam akan berpecah. Cuba tuan-tuan tengok. Ya, tempat yang banyak umat Islam, maka umat Islam berpecah. Ya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana perpecahan ini, perselisihan ini adalah salah satu daripada senjata yang dilancarkan oleh musuh kepada manusia, iaitulah syaitan. Syaitan, dia tidak mahu umat Islam bersatu. Dia akan berusaha menjadikan umat Islam ini berselisih. Nanti kalau masuk neraka, dia nak bawa geng yang ramai untuk sama-sama berada dalam neraka bersama dengan dia. Perkara inilah yang sepatutnya umat Islam perlu lihat. Ya? Tapi malangnya hari ini kita tak nampak perkara ini. Ya? Kesatuan umat Islam tidak berjaya dicapai. Tapi kalau kita pergi ke negara yang mana umat Islam dia adalah kumpulan yang minoriti, ketika itu umat Islam akan bersatu. Sebab syaitan dia akan attack yang mana ramai ni, dia akan pecah belahkan umat Islam. Dan mungkin kalau kita tanya, kenapa di kalangan orang-orang yang bukan Islam, ya, mereka boleh bersatu? Sebab ya, orang yang bukan Islam adalah sekutu kepada syaitan. Syaitan takkan nak kacau lagi geng dia. Kan? Ini dah aku punya geng. Kan? Ini dah masuk dalam WhatsApp group sekali. Kan? Tak perlulah nak kacau lagi. Ini konsep-konsep asas yang perlu kita sama-sama lihat, kita perhatikan. Ya? Maka kita hari ini pun tuan, dalam satu organisasi sebagainya, perlu ada kesatuan. Kesatuan atas namanya Islam. Atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ni umat yang satu. Kalau tengok balik pun, kita berasal daripada Adam alaihissalam. Berasal daripada Hawa alaihissalam. Kesatuan. Inilah yang perlu kita bangunkan. Baik, hadis ini telah pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman dan oleh Imam Muslim juga dalam kitab Al-Iman. Ya. Maka pengajaran kepada hadis yang kedua pada tengah hari ini adalah umat Islam wajib menjauhi sifat-sifat munafik yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, apabila 4 ciri munafik ini berada dalam diri seseorang, berkumpul dalam diri seseorang, maka Nabi menyatakan orang itu adalah orang yang munafik secara sempurna. Baik, selesai hadis yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita masuk kepada hadis yang ketiga. Alhamdulillah,
hari ini ramai, ada 46 sahabat-sahabat kita yang join sama-sama dalam program ilmu ini. InsyaAllah boleh share lagi, boleh terus di WhatsAppkan lagi, ya, ini panjang-panjangkan kita punya program ini kepada rakan-rakan yang lain. Baik, kita masuk kepada hadis yang terakhir, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam tajuk berkenaan dengan sifat jujur dan tercelanya sifat, ya, penipuan ataupun pembohongan. Tercelanya sifat dusta. Baik, kita pergi kepada hadis yang terakhir. InsyaAllah pada hari ini kita selesaikan supaya pada siri yang akan datang kita boleh masuk kepada topik yang baharu. Baik, hadis yang terakhir pada tengah hari ini adalah An Ibni Shihabin anna Humaid bin Abdurrahman akhbarahu anna ummahu Kulthum bint Uqbah akhbarathu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي رواية لمسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita lihat kepada terjemahannya. Ya, hadis ini telah diriwayatkan daripada Ummu Kulsum binti Uqbah. Ya, Ummu Kulsum. Kita hari ini sebut Ummu Kalsum. Kalau sebutan Arabnya Kulsum. Ya, Kulsum. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini adalah antara termasuk dalam kumpulan wanita yang mula-mula berhijrah, ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, masuk dalam kumpulan wanita yang mula-mula berhijrah dan berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa yang diceritakan oleh Ummu Kulsum? Bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dikatakan sebagai pendusta. Seorang tu tak dianggap sebagai penipu. Orang itu tidak dikatakan sebagai pembohong. Orang yang mendamaikan antara manusia, lalu dia menyampaikan kebaikan atau mengungkapkan kebaikan. Dia nak mendamaikan dua kumpulan, dua orang yang bertelagah, dua orang yang bergaduh, maka antara A dengan B, maka dia pergi jumpa dengan A, dia kata kepada A, B ni sebenarnya dah lama dah nak datang rumah kamu. Sedangkan B tak pernah sebut pun. Maka ucapan itu bukanlah dianggap sebagai dia ini berdusta. Tak dianggap dia sebagai pembohong. Sebab dia nak mendamaikan antara dua orang yang bertelagah. Ya, maka dia pergi jumpa pula dengan B. Dia kata A ni sampaikan salam kepada kamu. Sedangkan A tak sampai pun, tak sebut pun.
Sebab apa? Dia nak menyatukan dua kumpulan yang berdusta. Dengan harapan bila dia buat macam ni, A dengan B ni nanti dia akan boleh kembali berdamai. Ini yang disebutkan oleh Ummu Kulsum, hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam satu riwayat Imam Muslim ada tambahan yang mana Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar baginda memberikan kelonggaran pada sesuatu perkataan yang diucapkan manusia, melainkan dalam 3 keadaan. Maksudnya apa? Ada 3 situasi yang Nabi membenarkan, mengharuskan dilakukan pembohongan. Ada 3 situasi. Ya? Dan beliau memaksudkan iaitu peperangan untuk menakutkan musuh, mendamaikan di antara manusia, 2, dan yang ketiga, ucapan suami terhadap isterinya serta ucapan isteri terhadap suaminya untuk kemaslahatan rumah tangga mereka. Baik. Kita nak cuba bincangkan tengah hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, 3 situasi ini. Jangan kata bohong sunat. Itu cerita, itu kata Piramli. Dalam kaedah Islam tidak ada bohong sunat. Dalam kaedah Islam, penipuan, pembohongan tidak dibenarkan. Dia adalah perbuatan yang haram. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, mengharuskan, bukan mensunatkan, mengharuskan pembohongan ini dalam 3 situasi. Jadi kalau kita kata ada bohong sunat, itu payahlah tuan-tuan. Bukan bohong sunat. Tapi penipuan yang diharuskan. Baik. Apa situasinya tuan-tuan? Yang pertama sekali dalam hadis ini menyebutkan adalah dalam situasi al-harbu. Al-harbu ni maksudnya dalam situasi peperangan. Al-harbu, peperangan. Baik. Kalau kita baca hadis, ada satu hadis yang menyebutkan bahawa al-harbu khid'atun. Peperangan adalah muslihat, adalah tipu daya. Al-harbu khid'atun. Peperangan adalah tipu daya, adalah muslihat. Jadi, di dalam berperang, dibenarkan melakukan muslihat, melakukan tipu daya untuk kita melemahkan, menewaskan musuh. Muslihat tipu daya itu adalah benda yang diharuskan. Okay. Kita ambil satu contoh. Apa yang berlaku di dalam peperangan Uhud? Maaf, di dalam peperangan Khandaq. Di dalam peperangan Khandaq, kalau kita kaji, umat Islam, tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh. Musuh Islam dia datang daripada 2 penjuru, yang mana mereka bersekutu menjadi satu kumpulan yang besar untuk menewaskan umat Islam. Musuh Islam terdiri daripada 2 golongan. Yang pertama adalah kumpulan Arab
Quraisy, satu, dan satu lagi adalah kumpulan Yahudi. Ini dua kumpulan yang bergabung untuk menewaskan Islam di dalam peperangan Khandaq. Maka untuk tujuan tersebut, Nabi telah mengutuskan seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Saya tengok ada masa tak nak ceritakan? Ada 13 minit. Saya cuba ringkaskan. Maka Nabi telah menggunakan, Nabi telah meminta seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Mas'ud. Siapakah Nu'aim bin Mas'ud? Baik. Nu'aim bin Mas'ud, dia adalah sahabat yang berasal daripada Arab Quraisy dalam satu kabilah yang bernama Ghatafan. Ghatafan. Dan Ghatafan ni salah satu kabilah yang membentuk masyarakat Arab Quraisy. Baik. Dan dia adalah orang yang dipercayai oleh masyarakat Quraisy serta orang yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi percaya dengan dia, orang Quraisy percaya dengan dia. Tapi mereka ni tak mengetahui bahawa Nu'aim telah memeluk Islam. Maka Nabi SAW mengutuskan Nu'aim untuk bertemu dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni tuan-tuan, ada banyak kabilah, antaranya Quraizah, antaranya Qainuqa, antaranya Nazir. Maka Nabi SAW mengutuskan Nu'aim untuk bertemu dengan Bani Quraizah, orang Yahudi Bani Quraizah. Bila dia sampai ke sana, maka dia menyampaikan berita bahawa Yahudi Bani Qainuqa dan juga Bani Nazir telah diusir oleh tentera Islam dan harta benda mereka telah dirampas. Disampaikan kepada Yahudi Bani Quraizah. Dan disampaikan juga, dia kata, masyarakat Quraisy, orang Arab Quraisy dan juga orang Arab daripada Bani Ghatafan akan balik ke negeri masing-masing sekiranya mereka tidak dapat menewaskan tentera Islam. Itu yang disampaikan kepada Bani Quraizah. Maka dia buat satu cadangan. Dia mencadangkan kepada Yahudi Bani Quraizah supaya, apa cadangan dia? Supaya orang-orang Yahudi Bani Quraizah ni menawan beberapa pemimpin Quraisy dan pemimpin Ghatafan. Sebab apa ditawan? Supaya Quraisy dan Ghatafan ni tidak meninggalkan Bani Quraizah untuk menghadapi tentera Islam. Dia bawa berita macam tu dan dia bagi satu solution. Maka cadangan ini diterima. Okey, satu. Kemudian Nu'aim bin Mas'ud ni dia pergi pula kepada Bani Quraisy, kepada orang Arab Quraisy. Pemimpin Quraisy. Antaranya dia pergi jumpa dengan Abu Sufyan. Kita dah bincang siapa Abu Sufyan dalam siri sebelum ini. Ni Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Abu Sufyan masuk Islam semasa Fathu Makkah tahun yang ke-8 Hijrah.
Ini ketika mana Abu Sufyan belum masuk Islam. Maka Nuaim dia pergi pula untuk jumpa dengan Abu Sufyan dan pemimpin Quraisy. Apa dia sampaikan kepada Abu Sufyan? Dia kata, sesungguhnya Bani Quraidah rasa menyesal di atas tindakan mereka membatalkan perjanjian dengan Muhammad. Ya. Dan Bani Quraidah ni nak mencolek beberapa pemimpin Quraisy untuk diserahkan kepada Muhammad sebagai salah satu cara supaya mereka boleh memeterai semula perjanjian yang dibatalkan sebelum ini. Dan kemudian Nuaim telah berpesan kepada Abu Sufyan dan pemimpin Quraisy supaya jangan serah seorang pun daripada pemimpin mereka kepada Bani Quraidah. Sedangkan Bani Quraidah tak sebut pun. Tapi inilah muslihat yang dilakukan oleh Nuaim. Ya? Baik. Kemudian, selepas daripada itu, Abu Sufyan dan pemimpin Quraisy telah bertemu dengan pemimpin Bani Quraidah, orang-orang Yahudi. Dan Abu Sufyan telah mengajak orang-orang Yahudi ni untuk melancarkan serangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Bani Quraidah tak mahu. Mereka tidak mahu menyertai Abu Sufyan. Dan mereka menyatakan bahawa mereka tidak akan berperang. Sehinggalah orang-orang Quraisy dan juga satu Bani Qatafan ini serahkan beberapa orang sebagai tawanan kepada mereka. Jadi bila Quraidah minta macam tu, maka orang-orang Quraisy, Abu Sufyan ni kata, betullah apa yang dinyatakan oleh Nuaim. Sedangkan ini adalah muslihat yang dilakukan oleh Nuaim bin Mas'ud. Hasil daripada apa yang disampaikan oleh Nuaim ini, maka berlakulah kerenggangan hubungan ataupun pakatan antara Quraisy dengan Yahudi dan melemahkan mereka, akhirnya membawa kemenangan kepada tentera Islam. Ini satu contoh yang mana penipuan berbohong dibenarkan di dalam peperangan. Okay, kalau kita lihat, saya bawa satu lagi contoh di negara kita, di alam Melayu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rujuk kepada kitab Sulalatus Salatin, ada diceritakan tentang kebijaksanaan Tun Perak semasa berhadapan dengan tentera Siam. Ya? Dalam kitab Sulalatus Salatin diceritakan, apabila tentera Siam nak menyerang Melaka, maka Tun Perak dengan penuh bijaksana memerintahkan supaya sepanjang Sungai Melaka sehinggalah sampai ke Batu Pahat, di sepanjang sungai itu pokok-pokok yang besar ditebang. Ditebang pokok-pokok yang besar dan diikat, dinyalakan api pada pokok-pokok tersebut. Apabila waktu malam, tentera Siam yang berada di sekitarnya nampak setiap tempat ada nyalaan api, dan mereka menyangkakan bahawa ini adalah menunjukkan bahawa tentera Melaka mempunyai bilangan yang ramai. Menggerunkan mereka, akhirnya Siam tidak jadi untuk menyerang Melaka. Ini adalah salah satu yang dikatakan sebagai penipuan, helah
dan benda ini dibenarkan di dalam Islam. Itu yang pertama. Ya. Kalau tuan-tuan tengok, mungkin kita tak ada masa nak bincang, dalam siri yang akan datang kita akan bincang, ada satu lagi konsep yang berkaitan dengan penipuan ini yang disebut sebagai tauriyah. Ya, tauriyah. Tawaw, ro, ya, ta marbutah. Tauriyah. Konsep tauriyah. Jadi ada orang tanya, adakah konsep tauriyah ni sama dengan bohong? Tidak. Jadi masa kita terhad, saya tak sempat nak jelaskan konsep tauriyah. InsyaAllah waktu yang lain kita bincangkan tauriyah. Ya, konsep berkenaan dengan at-tauriyah. Baik. Yang pertama. Yang kedua, apa ni yang dikatakan dengan penipuan, pembohongan yang dibenarkan adalah mendamaikan di antara manusia. Ini yang kita sebut awal tadi, hadis yang di atas tu. Dan yang ketiga adalah ucapan suami terhadap isteri serta ucapan isteri terhadap suami. Yang ini kita kena lihat dalam konsep yang betul, tuan-tuan. Para ulama menyatakan suami boleh membohongi isteri, isteri boleh bohong kepada suami ini bukan menyebabkan gugurnya kewajipan ataupun tanggungjawab. Saya bagi contohlah. Isteri minta duit kepada suami. Bang, dia kata, bang, saya nak minta RM100. Suami kata, saya tak ada duit. Padahal suami ada duit. Dan suami nak guna duit itu untuk kepentingan dia yang tersendiri. Jadi ini maksudnya suami berbohong kepada isteri. Dan pembohongan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana dia melibatkan tanggungjawab. Iaitu tanggungjawab suami adalah memberikan nafkah kepada isteri, kepada anak-anak. Dan pembohongan ini adalah perbohongan yang tidak dibenarkan. Sebab dia melibatkan tanggungjawab. Itu kena jelas dalam konsep ini. Ya? Ataupun satu lagi yang dikatakan pembohongan ni, saya baca dalam beberapa penulisan yang dilakukan, istilah yang diguna pakai adalah jujur tetapi menyakitkan. Yang ni juga kena elakkanlah. Tak perlu jujur. Sebagai contohlah. Ini contoh je. Jangan terasa hati sebagainya. Saya bagi contoh je. Saya risau juga nak sebut ni. Nanti takut ada yang terasa hati. Saya bagi contoh je. Katakanlah suami isteri. Sepasang suami isteri. Isterinya kulit gelap. Kulit gelap. Takkan suami nak panggil, wahai si gelap. Memang jujur kalau dia kata, wahai si gelap kan. Tapi menyakitkan. Ataupun isterinya memang orang yang rendah, orang yang pendek. Takkan suami nak panggil si pendek. Takkan suami nak panggil si pendek. Ada yang chat kata hitam manis kan. Ini tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Saya bagi contoh je. Minta maaf awal-awal. Okay? Ataupun isterinya kan. Ataupun isterinya memang yang cabi kan. Takkan suami nak panggil wahai si gemuk. Memanglah amanahnya kan. Yang jujurnya memang itu. Tapi dalam kes yang macam ni, maka suami sebutlah ucapan yang lain. Ucapan yang lain kan, yang memang nampak tak betul. Tapi sebenarnya dia nak untuk mengembirakan isterinya.
Ini isu-isu yang berlaku kan, yang perlu kita lihat. Maka bila suami sebut macam tu, itu bukannya pembohongan. Memang kalau nak jujur, memanglah sebutlah yang jujur. Tapi kan nak menggembirakan isteri. Ini yang Nabi sebutkan dekat sini. Yang dibenarkan di dalam untuk tak jujur dan ucapan tu adalah ucapan suami terhadap isteri, ucapan isteri terhadap suami. Kan? Isteri dah masak penat-penat ni kan. Balik kerja kan. Bawa kereta langgar lubang. Yang ada bam pun langgar bam balik sebab nak masak untuk suami kan. Kan? Kemudian bila suami balik makan, ada rasa masin ke kan, ada masa kurang ke, tak payahlah sebut yang tu kan. Sebutlah walaupun ada kekurangan sebagainya, sebutlah sedap. Memang ucapan tu ucapan yang tak jujur tapi nak menggembirakan suami, menggembirakan isteri. Itu contoh-contoh 3 situasi yang mana diharuskan. Ya? Diharuskan. Bukannya bohong sunat. Tidak ada istilah bohong sunat. Cuma dalam 3 situasi ini untuk yang diharuskan untuk tujuan membawa kebaikan. Membawa kebaikan dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Saya rasa itu sahaja untuk 3 hadis dan bab yang terakhir dalam bab berkenaan dengan sifat jujur dan tercelanya dusta serta penyaksian palsu. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita bincang tentang tajuk yang lain yang berikutnya, larangan menasabkan seseorang kepada selain ayahnya dan memanggil seseorang dengan panggilan maula yang dinisbahkan kepada orang yang tidak sepatutnya. Ada 4 hadis dalam bab ini, insya-Allah kita cuba selesaikan dalam siri yang akan datang. Saya rasa itu sahaja yang dapat kita bincangkan pada tengah hari ini, dan mungkin insya-Allah yang akan datang saya akan sebut sikit berkenaan dengan tauriah. Mungkin saya yakinlah kita ramai yang tak pernah dengar istilah tauriah. Apa konsep tauriah ni? InsyaAllah kita akan bincangkan dalam siri yang akan datang. Itu sahaja untuk tengah hari ini. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Itu kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz.